Baik, KDNK yang terkini akan diumumkan tidak lama lagi. Jadi mari kita lihat bagaimanakah sorotan ataupun kita panggil highlight ekonomi yang patut kita tahu ketika ini. Jadi saya akan kongsikan data daripada Jabatan Perekaan Malaysia menunjukkan sorotan ekonomi untuk siri keempat pada tahun 2023. Jadi ini menunjukkan bagaimanakah prestasi ekonomi setakat ini. Kalau kita teliti daripada pengeluaran, ini adalah 5 kategori daripada pengeluaran dan kalau anda dapat lihat antara kategori pengeluaran yang telah memberi sumbangan pada bulan Februari adalah beberapa kategori yang kita boleh katakan adalah indeks pengeluaran perindustrian IPP yang telah memberi sumbangan pada bulan Februari dan Januari kekal memberi sumbangan hingga mencapai 3.6% pada Februari 2023 untuk indeks pengeluaran perindustrian IPP. Selain itu, antara sektor pengeluaran yang memberi sumbangan adalah nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit iaitu Januari dan Februari kedua-duanya mencatatkan kenaikan mencecah dua angka sebanyak 14.7% kepada 134.3 bilion ringgit untuk Februari 2023 untuk sektor nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit. Seterusnya kita melihat kepada nilai jualan sektor pembuatan. Ini juga melihat kenaikan di mana peningkatan mencatat dua angka pada Februari 2023 sebanyak 10.3% kepada 145.2 bilion ringgit. Manakala pengeluaran buah tandan segar kelapa sawit di sini mencatatkan penurunan pada Mac 2023 tahun ini kepada negatif 8.9% dan pengeluaran getah asli masih kekal menyusut sehingga Februari yang telah mencatatkan dalam angka negatif. Seterusnya apabila kita melihat sektor luaran untuk bulan Mac, Februari dan juga Jun, Mac, Februari dan juga iaitu Mac. Itu adalah antara 3 bulan untuk awal tahun ini. Di sini anda lihat iaitu sektor luaran yang terbagi kepada dua. Kita melihat kepada keadaan ekspor dan import. Di mana anda teliti di sini daripada Januari naik ke bulan Mac. Di sini kita melihat peningkatan untuk sektor ekspor iaitu peningkatan 1.4%, naik pada Februari hampir mencecah 10%. Namun pada Mac 2023 sektor ekspor telah mengalami penurunan. Berapakah angka penurunannya? Adalah sebanyak iaitu negatif 1.4% kepada 129.7 bilion ringgit. Ini adalah angka penurunan untuk sektor ekspor. Seterusnya kalau kita lihat import daripada bulan Januari sehinggalah bulan Mac, bagaimana pergerakan mereka? Sama juga seperti ekspor di mana Januari dan Februari kita melihat iaitu kedua-duanya melihat peningkatan pada Januari dan Februari. Namun pada bulan Mac kita melihat import ni menurun kepada 103.0 bilion ringgit iaitu negatif 1.8%. Ini adalah kategori untuk setiap bulan pada suku pertama tahun ini. Tambahan lagi kalau kita melihat bagaimanakah prestasi sektor ekspor dan import mengikut negeri pada bulan Mac 2023. Di sini anda teliti terbanyak hampir 15 negeri termasuk Sabah dan Sarawak di semenanjung Malaysia. Namun saya akan sentuh hanya beberapa negeri. Adalah antara 5 negeri sini yang menjadi pengeksport utama untuk negara Malaysia di mana kita dapat lihat iaitu negeri Johor, Pulau Pinang, Selangor, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ini adalah antara 5 negeri yang menjadi penyumbang ekspor utama untuk negara Malaysia. Dan berapakah angka penyumbang ekspor utama? Di sini kita dapat teliti ini adalah angkanya. Kelima-lima negeri memberi sumbangan sebanyak 82% untuk ekspor negara kita pada Mac 2023. Dan kalau kita nak lihat bagaimanakah pasaran buruh, tadi kita dah lihat ekspor kita dan import untuk setiap negeri pada bulan Mac Februari 2023 dan kita nak lihat bagaimanakah bilangan penduduk bekerja dan juga kadar pengangguran untuk Januari dan Februari. Kalau kita nak lihat perbandingan iaitu bilangan penduduk bekerja kekal stabil walaupun ia sedikit rendah berbanding Januari tahun ini iaitu kepada 2.9%. Pada Februari mencatatkan 16.19 juta orang, manakala kadar pengangguran juga sudah turun pada Februari 2023 kepada 3.5%. Ini adalah antara rekod prestasi anda dapat lihat. Dan bagaimana pula dengan kita punya harga iaitu terbagi kepada dua, indeks harga pengguna iaitu IHP dan indeks harga pengeluar IHPR. Ini adalah prestasi yang kita dapat lihat IHP dan IHPR daripada bulan Januari sehinggalah Mac 2023. Dan bagaimanakah prestasinya untuk setiap bulan? Di sini kalau anda dapat teliti, kita dapat lihat IHP daripada bulan Januari sehinggalah bulan Mac. Ketiga-tiga bulan ini meningkat lebih
3%. Manakala untuk indeks harga pengeluar IHPR pada Januari, Februari dan Mac, manakala prestasinya tidak kekal sama di mana Januari sahaja meningkat 1.3%. Manakala Februari dan Mac, kedua-dua bulan ini mengalami penurunan untuk bulan Mac 2023 pada IHPR. Dan ini adalah antara data yang dapat saya kongsikan mengenai keadaan dan prestasi ekonomi kita ketika ini. Dan melalui data ini untuk kita fahami lebih lanjut bagaimanakah ataupun apakah jangkaan kita untuk prestasi KDNK pada suku pertama ini. Sudah tentu kami akan bawakan tetamu kita yang sudah bersedia di talian, iaitu Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, merupakan Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad. Terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Niaga Awani pada kali ini. Sudah tentu dengan data-data dan angka yang telah saya bentangkan dengan iaitu pengumuman KDNK suku pertama yang akan diumumkan pada 12 Mei ini, sudah tentu kita berasa agak nervous. Jadi berdasarkan angka ekonomi ni Doktor yang dibentangkan, adakah kita boleh cakapkan hampir pasti kita bakal menyaksikan angka yang kukuh untuk suku pertama KDNK ni? Doktor ada sebutkan minggu lepas di mana Doktor kongsikan di Niaga Awani di mana 5 hingga 55%. Jadi adakah ini angka yang kita boleh katakan angka pembukaan suku tahunan yang terbaik dalam konteks ekonomi semasa? Bagaimana Doktor? Okey, Nina, terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit pendapat berkenaan dengan data KDNK yang bakal diumumkan pada Jumaat nanti. Seperti dah dikongsi oleh Nina tadi, banyak angka yang telah disebut. Antara yang utama tadi yang saya perasan tadi, angka berkenaan dengan jualan runcit dan pemborong lah. Dan dia mencatatkan suatu pertumbuhan yang saya kira amat merangsangkan, iaitu 14.7% pada bulan Mac yang lalu. Ini bererti sektor yang berkaitan dengan perkhidmatan dijangka menjadi tonggak utama dalam menyumbang dalam pertumbuhan ekonomi negara pada suku pertama. Dan selain itu, juga dikongsi sebentar tadi berkenaan dengan pasar buruh yang mana negara terus-menerus mencatatkan kadar pengangguran yang merosot ke paras 3.5% pada bulan Mac yang lalu. Bulan Februari lalu, dan angka ini sudah pasti rendah jika dibandingkan ketika negara menghadapi masalah COVID-19 yang mana mencecah ke paras 5.2% pada bulan Mei tahun 2020. Jadi trend penurunan dalam kadar pengangguran ini jelas menunjukkan bahawa negara sudah pun mencapai apa dikatakan sebagai guna tenaga penuh. Jadi bersandarkan kepada data-data ini, apa yang saya boleh rangkumkan pada suku pertama pada tahun ini, KDNK bakal mencecah ke paras seperti saya sebutkan tadi, 5 ke 55%. Buat masa ini saya cenderung untuk menyebut 5.5% dah, kerana data-data yang buat masa ini jelas menunjukkan bahawa peningkatan kegiatan ekonomi ke paras 5.5% tu amat sesuai, dan saya kira bersesuai juga dengan apa yang diumumkan oleh pihak Bank Negara minggu lepas, yang mana pihak Bank Negara telah pun menaikkan kadar OPR sebanyak 25 mata asas. Dan jika kita perhatikan dalam pengumuman mereka dengan jelas menunjukkan bahawa pengamatan mereka pada suku pertama nanti kegiatan ekonomi mencapai satu pertumbuhan yang baik. Jadi saya kira angka 5.5% itu suatu angka yang bersesuai dengan momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang kita alami pada masa ini. Seperti yang Doktor cakap tadi, kadar pengangguran kita juga sudah menurun. Ini menunjukkan berada dalam fasa pemulihan yang agak baik. Namun ia masih di bawah paras pra-pandemik dan tetapi ia semakin baik. Jadi apakah downside risk yang perlu kita teliti dan pertimbangkan setakat ini, Doktor? Okey, saya rasa downside risk tu banyak berkisar atau berkitab berkenaan dengan suasana ekonomi luaran. Seperti yang disebutkan sebentar tadi, angka ekspor negara pada bulan Mac yang lalu telah mencatatkan suatu pertumbuhan yang negatif, dan pada masa yang sama juga kita dapat lihat sentimen para pengeluar berdasarkan Purchasing Managers Index masih lagi mencatatkan bacaan di bawah 50 mata. Jadi ini menunjukkan bahawa rata-ratanya para pengeluaran bersifat berhati-hati dalam proses pengeluaran mereka, dan ini amat kata tu bersesuaian juga dengan apa yang berlaku di luar sana, terutamanya di Amerika Syarikat, yang mana rata-ratanya menunjukkan suatu pertumbuhan ataupun suatu ketidakpastian yang semakin meningkat terhadap momentum pertumbuhan ekonomi negara akibat daripada kenaikan kadar faedah yang begitu drastik. Jadi saya kira downside risk tu banyak orang kata tu disumbangkan oleh faktor luaran, dan yang ini saya kira suatu perkara yang perlu ditekankan, yang mana
ekonomi domestik lah yang menjadi suatu sokongan kepada prestasi ekonomi negara pada tahun ini. Jadi saya rasa downside itu banyak berpunca daripada ekonomi luaran. Baik, kita juga tidak ketinggalan dengan yang apa yang kita bincangkan sebentar tadi mengenai Bank Negara meningkatkan OPR pada minggu lepas. Mungkin ini kebanyakan penganalisis ataupun firma penyelidikan, angka ini adalah di luar jangkaan mereka. Tetapi ia menunjukkan ekonomi semakin pulih dan Februari lalu juga Bank Negara Malaysia juga tidak menegaskan bahawa kita tidak akan berhadapan dengan kemelesetan ekonomi, dan jika kita gabungkan dengan bacaan Fitch Solution, Country Risk and Industry Research yang mereka kekalkan ujaran mereka kepada pertumbuhan KDNK sebenar Malaysia pada 4% bagi tahun ini, dengan beberapa cabaran yang mereka masukkan, yang mereka gariskan seperti kesan asas ia semakin kita boleh cakap kurang, dan permintaan perlahan, keadaan kredit yang lebih ketat dan prospek pertumbuhan global yang semakin lemah. Jadi dengan semua aspek yang saya sebutkan ni, Doktor, bagaimana untuk kita membaca pergerakan KDNK tahun ini? Bagaimana untuk kita memahami mungkin dengan lebih jelas? Okey. Kalau dari segi momentum, memang sudah pasti separuh tahun pertama dijangka momentumnya masih lagi baik. Seperti yang disebutkan tadi berkenaan dengan asas ekonomi ataupun base yang dicatatkan pada tahun lalu. Asas pada separuh tahun pertama masih lagi rendah, namun asas ataupun base untuk separuh tahun yang kedua pada tahun lalu begitu tinggi ya. Kalau kita ingat pada suku ketiga tahun lalu negara mencatatkan pertumbuhan lebih 14% pada suku ketiga. So, sudah pasti base ni tinggi. Jadi untuk mengekalkan momentum yang sama agak sukar. Dan pada masa yang sama juga seperti yang saya sebutkan tadi, ekonomi luaran sudah pun menunjukkan tanda-tanda trend yang memperlahan, dan ianya jelas terbukti apabila angka ekspor negara pada bulan Mac kian angka itu merosot. Justru saya boleh bagikan dua fasa lah. Fasa pertama ni masih lagi orang kata tu mencapai pertumbuhan ekonomi negara yang mungkin melebihi paras 5%, namun pada separuh tahun yang kedua pula mungkin momentumnya akan bawah daripada 5%. Jadi secara umumnya jajaran ataupun jangkaan ekonomi, pertumbuhan ekonomi sekitar 4% sehingga 5% itu adalah satu jangkaan yang dikira munasabah dan bersesuaian dengan iklim semasa ekonomi negara. Baik, sudah tentu banyak perkara yang kita perlu teliti dalam menilai bagaimanakah prestasi ekonomi Malaysia bergerak ke hadapan, dan kita berharapkan yang terbaik untuk angka KDNK yang bakal diumumkan tidak lama lagi. Doktor, saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Niaga Awani, dan saya mengucapkan terima kasih Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, merupakan Ketua Ekonomi dan Kewangan Social Bank Muamalat Malaysia Berhad.